Champions League review guys. Okey, EPL lama tak ada. Aku pun pisang. Kita nak buat Champions League review lah. Okey, game semalam aku nak asaskan Chelsea dulu sebab ni adalah debut Graham Potter. Aku nampak dia kemas pakai blazer. Aku rasa tak tahan nampak dia pakai suit dia pakai tracksuit sama ni. Tracksuit lepas tu ni potong rambut fade buat fade tu. Style lah Graham Potter. Okey, aku nampak intro taktikal kalau nampak kat live score. Nampak line up 4-2-3-1 tapi Graham Potter dia dah clarify dah dekat dalam post match conference tu. Dia kata actually setup tu adalah 3 defend lah. Basically Cucurella tu adalah left centre back. Macam Raheem Sterling ni macam main left wing back kan tu. Dia macam menyerang tu, Reece James right wing back. So 3-5-2 ataupun 3-4-3 juga lah. So komen lah pasal performance Chelsea. Aku expect kalau first game selalunya manager bound ni menang. Oh, kata apa, honeymoon period lah kan. Tapi aku rasa tak cukup time je. Walaupun dia ada masa apa adalah 5 hari tu kan, untuk training play Chelsea. Nampak sikit masuk dia punya taktikal point important. Tapi apa yang tengok macam mana dia implement Brighton tu, dia bukan tunggu 5 hari, memang lama nak implement. Sebab tu orang kata dia ni project manager instead of instant result manager. And tapi yang tengok apa kat dalam game tu memang tak apa nak menjadi lah dia punya taktikal. And sampai fan-fan, aku tak pasti fan tu boo Potter ke boo player ke apa kan. Tapi aku tak rasa tak justify lah. Kalau projek tu baru first day nak boo tak payah lah. Antara 3 dia fan Chelsea boo macam tu, player, Potter ataupun Boli. Sebab ramai orang bitter sikit. Bitter banyak lah actually, bitter tukar kena pecahan. And aku rasa bagi masa kat Potter betul ya. Dia about in time aku rasa dia akan kalau Arteta cakap this project will bang kan. Aku rasa Chelsea project dia akan bang dengan apa Dinamo lawan apa? Salzburg semalam. Salzburg yang tu minggu lepas kena pecat. Yang Salzburg tu kira depa main okey tapi Sterling dapat skor sebiji lagi tapi in the end seri 1-1. Aku rasa justify result lah. Tunggu tunggu minggu ni atau nanti tunggu at least 10 game lah. Habis nampak aku rasa bibit-bibit sikit. So aku nampak post match conference tu post Potter dia clarify lah. Dia kata sebab dia pun baru pegang lagi, player baru nak familiarize dengan dia. So dia tahu key player Chelsea adalah Raheem Sterling sebab dia yang skor banyak untuk Chelsea season ni. So tactical tu dia set up untuk Raheem Sterling ni more kepada 1v1. So nak bagi Sterling dapat banyak 1v1. Dalam first half dia dapat chance tak score, tapi in the end adalah sekal dia dapat gol 1v1 dia ke cantik. Gol world class gol lah kan. Gol tu aku selalu nampak dia score lawan untuk Liverpool, gol macam tu. Tapi apa yang aku tak perhati adalah cara Chelsea concede lah. Cara Chelsea concede macam Salzburg equalize. So gol tu ni review yang kita buat yang Chelsea kena dengan Southampton. Ada kongsi dengan Southampton lah. Betul. Yang gol Cik yang gol Cik Adam tu. Bukan gol Cik Adam, gol Adam Armstrong Stuart Armstrong. Cik Adam buat run. Gol tu daripada right hand side, sebiji daripada right hand side. Bawa pergi kiri. Bawa pergi kiri daripada cross tu. Kan aku tak perhati macam mana Chelsea bola tu simple lah. Bola tu simple macam mana sampai ada 3 centre back kan. Lagi Azpilicueta pun boleh terlepas. Azpilicueta caught napping, tak jaga player yang score tu. So tapi at least lah gol Southampton tu lebih quality atau lebih payah nak defend sebab ada Cik Adam kat situ, dia tarik defender. Yang ni seorang je striker kat situ, macam mana hang boleh tak track. So kena improve lah kat situ. Okay, yang tu pasal performance Chelsea. Tapi aku rasa no doubt mereka akan improve sebab sekarang ni mereka ada weekend mereka tak main against Liverpool. So mereka ada break, supaya international break. Player yang tak dapat international break boleh lah Potter workout dengan mereka kan. Itu pasal performance. Aku nak cakap pasal Todd Bowley. Baru ni dia buat interview, aku rasa quite honest juga lah. Mungkin American style. Dia kata basically dia macam bagi hint lah kenapa dia pecat Tuchel. Dia kata sebab kita nak manager yang boleh collaborate. So basically nampak macam Tuchel ni tak mau collaborate lah dengan dia. So dia nak manager yang sama haluan dengan dia. So apa lagi proposal yang dia buat lah untuk Chelsea? Dia hantar dia buat interview. Aku tak pasti lah dia buat interview dengan siapa, tapi dia ada cakap something like UK punya sport ni patut tiru American punya sport sikit lah. And the pyramid of American punya sport. And dia propose all-star game lah kan, which is aku rasa interesting. Apa projek tu memang sangat-sangat interesting sebab kadang-kadang tengok kat US ada All-Star North South NBA something like that. Kalau selalunya All-Star ni selalunya akan dipakai macam
kat Indon dulu dia pakai All Star Indon lawan dengan tim MU kan. Tapi ni kira interest, aku rasa revenue orang nak tengok tu menarik jugalah bila hang nak tengok superstar duduk dekat dua side of thing. Tapi bila hang tengok balik Premier League ni dia pun punya jadual sangat-sangat kram kan. Jadi bila hang nak main All Star game ni sebelum Community Shield, kalau hang main sebelum Community Shield, break dah kurang dah, pre-season dah kurang dah, play kena balik awal. Lepas tu hang kena main Community Shield lagi. Melainkan lah depa buang Carabao Cup, buang Community Shield, tu lain cerita. And interesting All Star game tu. Tapi bagi aku lama lagi lah, dia kena study lagi lah macam mana. Sebab schedule Premier League tambah-tambah baru-baru ni dengan World Cup pun semua ni, aku rasa sangat-sangat tight lah tu bayar lah. Jadi aku rasa future Chelsea cerah. Saat dah boleh nampak lah, tak boleh dia explain, dia kata dia nak Chelsea jadi kelab yang macam mana. Dia nak dia basically dia mention Red Bull punya franchise. Dia nak ada feeder club macam tu. Betul. Sebab dia kata basically tengok macam mana berjayanya Red Bull ni. Salzburg, Leipzig dua-dua masuk Champions League. So dia nak Chelsea ada feeder club macam tu, and dia tengah cari, aku rasa base in Portugal tak silap aku. Sebab dia kata Chelsea kita tahu banyak budak academy player yang quality. So sekarang ni dia nak banyak farm kat Portugal lah. Dia nak banyak bonek kat Portugal. So aku rasa Chelsea masa depan cerah lah. Kalau dia tak pecat manager lah, so dia kena stay dengan manager. Okay, so next Liverpool versus Ajax. Nasib baik dia menang. Kalau dia tak menang 3 game untuk dia kalah. So kalah seri lah. Dia tak menang lah, dia tak menang. Okay, so aku rasa the key point dia adalah nampak banyak key player masuk balik. Basically Thiago lah. Thiago main balik, lepas tu Joel Matip gantikan Joe Gomez. Betul. So apa efek Thiago lah untuk gameplay Liverpool? Aku rasa dia memang penggerak bola yang terbaik untuk Liverpool lah. Kalau bila tengok dia ganti dengan orang lain, memang sangat-sangat lacking lah. Hang tengok cara dia first touch dia macam mana dia boleh buat dummy sini sana kan. Sangat-sangat dia antara midfield yang terpenting dekat, kalau Liverpool dia, kalau hang tengok kat Real Madrid ada Modric, kalau hang tengok dekat siapa lagi, City hang ada KDB kan, macam tu lah. Thiago macam tu lah dekat Liverpool. And bila dia injured, hang tengok dia struggle untuk 2-3 game. First game dia injured lawan siapa tu. Lepas tu Fulham dia injured. Lepas tu dia Liverpool in trouble. And sekarang lawan Ajax ni aku tak kata lah performance mereka bagus, tapi performance dia bagus lah. Lawan Ajax ni Liverpool ni actually mereka create banyak chance tapi mereka tak score. So mereka justify bila mereka kena punish. Siapa skor Ajax tu? Muhammad Kudus. Oh, Kudus. Siapa aku boleh ingat dah. Ingat lagu Yasin apa. Yang halus yang mula pala aku tak apa benda ni nama dia ni Kudus semua. So memang senang nak ingat. Allah, sorry. Silent lah lu. Sorry. Markah call Waktu Kudus score tu gol cantik juga. Dia macam mana cross, lepas tu pandai dummy dengan berwine apa semua. Dia score gol cantik lah. And luckily Liverpool actually struggle nak score, tapi finally dia pun dapat score minit 88 lah something like that. Mati dah sebab score. Free transfer yang terbaik aku rasa. Beberapa season, beberapa game penting lah dia selalu score ni. And lawan dia score. Aku rasa big positif untuk Liverpool adalah Salah score balik. And Salah bukannya performa dia tak bagus selama ni. Underlying start dia okey. In terms of chance creation lah, banyak dia chance tu come through dia. Walaupun Liverpool tak menang atau dalam Premier League kita nampak dia macam tak firing macam season lepas. Banyak chance tu come daripada dia punya side, cuma dia tak score lagi. And aku rasa bebanan kenapa dia tak score tu adalah sebab tim Liverpool ni tak fully functional lah. And midfield dia pun tak fully functional sebelum ni. So that Salah aku nampak banyak kali dia kena drop untuk involve dalam build up. Sebelum ni orang kata dia at the end of the build up lah. Depa tolong build up dia, sekarang dia jadi finisher. So aku rasa good point lah untuk Salah. Dia score and dia start score for the game actually. So aku harap lepas ni dia boleh start firing back lah. Slow sikit by sikit nampak Liverpool player dah coming back. And then aku rasa good advantage untuk Liverpool sebab weekend ni game dengan Chelsea cancel. Sebab kalau ikutkan form Chelsea sekarang, form Liverpool sekarang, aku tak rasa kedua-duanya akan dapat 3 points. And kalau ikut Liverpool punya form sekarang, mungkin dia pun nak avoid any of the top 6 lah. Sama juga dengan Chelsea. So ada masa lagi 2 minggu 3 minggu untuk most player dia recover. And Andy Robertson pun after international break boleh main balik. Henderson pun boleh main balik. Aku rasa Robertson tu Simikas dah potong dia. So kan? Sebab hang nampak kalau last season Simikas memang sikit yang main. Season ni kan dia banyak main. So Robertson pun tak perform sangat. Sama lah macam Trent. Aku nak criticize Trent sikit lah. Dia
lawan start pada lawan banyak game ke tapi lawan Napoli tu dia kena expose teruk kan. Beberapa kali dia bukan masalah aku tak ada masalah tak. Dia sebagai, aku faham dia right back yang create chances, tapi bila hang tengok the manners of orang lepas kat dia kan, bila lepas dia macam jalan yang tu yang orang tak score tu kan. Kalau aku tak kisah kalau hang defending start hang bagus, defending start hang teruk pun aku tak kisah buat tu, tapi hang tengok hang nampak malas gila kan tak. Sama lah macam gol Ajax ni, memang dia yang kena potong dengan Berwine tu. Bukan Berwine, siapa dia? Kan? Bukan Kudus. Yang awal-awal tu Berwine buat dummy. Yang cross tu aku tak ingat siapa dia. Tapi kira trend, kalau hang performance hang macam ni, hang performance hang elok pun workout hang tak dapat kan. Kalau hang performance teruk macam ni aku tak tahu macam mana. So at the moment aku rasa mungkin dia tak pergi Qatar lah. Dia kena harapkan any player injury lah. So aku nak mention player Ajax ni lah, Mamat Kudus ni. Actually aku dah eye dia since 2 season lepas ke season lepas. Sebab dia initially naturally adalah number 10 player. Tapi suddenly season ni dia berguna dia sebagai false 9 ataupun striker lah macam tu. Aku nak kata false 9 tapi dia score. Jadi nampak macam striker pula. Last week against Rangers Champions League dia score gol lawa. Last weekend 2 biji. Lepas tu manager dah sub out, fan bagi standing ovation dekat dia. Dia score lawan Liverpool lagi. So aku rasa dia player to watch lah for the future kan. Okay, so next blockbuster game of the midweek, Bayern Munich versus Barcelona. The return of Lewandowski dekat home dia. Last season depa sama lah group stage, tapi kedua-dua kali Barca kalah 3-0. Betul sekali ni depa menang 2-0. 2-0 lah. Aku rasa modern era ni memang Bayern memang bantai Barca. Yang kali ni menang 2-0. Tapi bagi aku goals 2-0 tu tak justify dengan performance Barcelona. Sebab Barcelona aku rasa at least boleh score 5 biji lah, tapi sebab Neuer padu. So Neuer position betul, padu yang pasal Pedri 2 biji, Lewandowski ada lagi, Rafinha ada kan. So kenapa ni Syah, bila hang create chances tapi hang tak score, lama-lama hang akan penat, and team macam Bayern ni akan capitalize lah. Second half tu si Nagelsmann dia tukar seorang lah. Dia tukar Sabitzer, dia masukkan Goretzka, and terus Bayern macam boleh control game balik kan. Goretzka first touch dapat shoot, nasib baik tersegera save. Tapi lepas tu ni lah Sané score sebiji lagi. Sebiji lagi siapa? Tanduk Lucas Hernandez tanduk corner kan. Corner Lucas Hernandez, and 2-0 dapat 2-0 tu lah. Tapi macam Javi kata masa post match conference lah, depa rasa depa layak menang. Betul, depa layak menang, tapi bila hang tak score hang tak menang. Betul. So aku feel juga for Barca. Sebab aku cakap aku tengok game tu full, aku nampak first half Barca memang power gila. Hang nampak macam Barca main kat home, tapi in fact depa main kat Allianz Arena kat Jerman. Bayern Munich teruk first half tu sebab Barcelona main high press tau. Hang tahu Bayern Munich depa score build from bawah. Even keeper depa confidence dia score build from bawah, tapi Barcelona main high press. So every time Bayern dapat goal kick depa tak boleh nak build up. Sampai Neuer banyak kali buat mistake. And even Sabitzer banyak involve dalam mistake lah. Beberapa kali Neuer ada sekali silap pakai Lewandowski. Tak ingatkan player dia apa kan. Ingat player Upamecano cover masa tu. So banyak kali depa buat mistake, tapi aku tak tahu dalam half time Nagelsmann pancur depa ke apa. Tapi tu lah Sabitzer banyak buat mistake dalam first half. So Goretzka masuk, aku nampak midfield depa boleh stable sikit. So dalam second half kesian jugalah kat Barca, sebab first half tu depa Bayern Munich depa boleh sampai final third tu depa boleh build up, tapi tak boleh masuk kotak penalti. Sebab defense Barca memang solid. Tapi gol pertama yang Barca concede adalah from set piece. Tapi once hang concede tu, aku rasa moral dah downturn dah. Yalah, sebab hang create banyak chances, tiba-tiba hang concede. Yang koyak lah. Tapi still aku bercakap yang Rafinha memang padu. Rafinha memang world class, memang bagus. Pedri memang power. Tapi still aku rasa walaupun kita Barcelona future cun lah. Mungkin Ahmad tak suka Barca lah. Sebab cara dia buat financial transfer itu lah. Tapi player dia beli semua quality. Memang dia quality. In fact last midweek Lewandowski score hat-trick kan. So aku rasa still ada future Barca. Okay, next Man City versus Dortmund. Okay, current squad Man City ni ada 3 bekas player Dortmund lah. Okay, Erling Haaland, lepas tu Manuel Akanji dan Gundogan lah. So tapi City aku ingat macam Dortmund boleh baca cara City nak main semua kan. Tapi City still come on top. So komen on the game. Aku rasa City tu macam favourite lah nak menang apa semua. Walaupun Jude Bellingham score lawan City tu,
hype juga. Pep instead sebelum game tu Pep memuji dia apa semua kan. Tapi aku rasa City inevitable akan menang game tu lah. And walaupun mereka actually agak struggling untuk score lah kan. And sampai mereka perlukan miracle daripada John Stone untuk shoot daripada jauh kan. Sebab City mereka main game mereka ya, sama je daripada game dulu. Pep pegang sampai lah, aku rasa lebih kurang lah. Cuma mereka lebih ada striker sekarang, ada target man, ada orang nak boleh hantar ke depan. And Haaland ada lah chances, tapi bagi aku half chance ya, awal-awal tu. In fact goal dia pun half chance lah bagi aku. Kalau striker link tak masuk, tapi macam mana dia boleh macam Ibrahimovic sikit. Macam Ibrahimovic tinggi lah. Kalau striker lane payah lah. Aku rasa yang boleh score gol tu Ibra dengan Haaland. Mana ada striker situasi macam tu nak angkat kaki tinggi. Semua betul. Akan try kepala kan. Betul kan. So yang tu yang advantage bila hang ada pure nombor 9 kan. Dia boleh buat benda-benda macam tu lah. And City dia build up macam biasa apa semua, walaupun kena dulu Jude Bellingham, tapi dia comeback lepas score sebiji. Lepas tu Haaland score lepas Dortmund tak layak untuk kalah, tapi tak layak untuk kalah, tapi tu result dia macam mana bila hantar clinical. Aku bagi kredit kat Dortmund lah, sebab depa boleh hold City dekat tempat City sampai minit 80 baru City boleh score. In fact lepas Dortmund score pun City aku tak nampak ada inisiatif untuk clear cut chance. Betul tak? Sebenarnya Dortmund ni defend very well lah. Tapi City kita tahu depa adalah team yang passion dalam build up. Even minit 80 pun tak ada chance lagi, depa boleh relax and depa boleh control game. Tunggu sabar untuk ada chance. Lepas tu once hang dapat gol, memang emotional downturn lah untuk opponent. Betul macam mana dia boleh score gol macam tu, and the moment dia score, lepas tu terus Haaland score minit 83 kan tu. 3 minit. So 3 minit ya. So hang nampak kelebihan City. Depa pun tahu kalau kita dapat gol pertama ya, kita boleh dapat immediately gol kedua. Betul. Okay, so tu Man City, kita pun expect mereka to top the group. Next, Spurs versus Sporting Lisbon. Spurs ni dalam Premier League tak kalah lagi, memang liat lah. Tapi aku terkejut lah macam mana mereka boleh kalah dengan Sporting Lisbon. Ni membuktikan lah yang Champions League ni tak senang lah. Betul. Tak senang. Lawan Sporting Lisbon ni aku terkejut kau sebab si Conte teruskan main Son. Aku tahu Son top scorer season lepas buat semua bagai. Tapi season ni nampak dia macam tak perform kan. Daripada kalau aku rasa kalau baru 2 game tak apa, ni dah banyak game kan. Dia tak perform and banyak chances dia miss out. In fact dia bench Kulusevski untuk tak Son belah kanan, Richarlison untuk main. Richarlison justify dia main sebab minggu lepas dia score 2 biji kan. So tapi letak Son pula, mereka expect something, tapi Sporting aku rasa run Spurs gila-gila. Spurs create banyak chances ke. Kane ada chances. Siapa lagi ada chances? Richarlison maybe ada chances ke lagi. Tapi bila hang tengok Marcus Edward bully midfield Marcus Edward tu bekas player Spurs, bekas akademi lah, something like that kan. Dia sekarang umur apa? 23 kira kalau dia belah 2019 tu kira dia akademi lah. Dia masuk 2015 tak silap aku. So dia bekas akademi Spurs. Tapi macam mana Spurs boleh lepas talent macam tu tu kan? Sebab aku baca quote daripada Fabrizio ke, macam mana dia kata Ancelotti ke Klopp yang cakap Marcus Edward ni orang nampak dia nampak macam Messi tak masa muda-muda. Bila hang tengok dia main lawan Spurs tu nampak macam Messi. Dia nombor 10 tau. Dia nombor 10 Sporting Lisbon kan? Macam mana talent ID Spurs masa tu mesti teruk sampai terlepas talent macam tu, sampai dia pun pi Norwich, lepas tu pi mana tu kira tak pernah buat apps pun untuk Spurs tu. Ni first Englishman aku tengok yang main dekat Sporting punya league sport Liga Portugal lah. Portugal lah kan. So interesting lah nak watch dia, sebab aku minat tengok dia semalam kan. And semalam dia bully Spurs. Kali Spurs kena lagu lah minit tu. Kesian lah. Semalam aku rasa game-game Champions League minggu ni semua gol-gol lah minit minit 80 ke atas lah kan. So kali Spurs tu kalah 2-0 tu, aku tengok post match conference Conte kata we don't deserve anything daripada match ni sebab Spurs banyak buat mistake, dia kata. Aku rasa for the first time this season dia kata team dia banyak sangat buat mistake, concede banyak sangat mistake, so depa deserve to lose lah. And Sporting pun kredit depa sabar sampai final minute dapat gol, and then lepas dapat gol sebiji tu
minit 90 dah gol dah. Minit 93 gol sekali lagi. Aku rasa turnover Spurs buat silap. Spurs buat silap tu kira lebih kurang daripada center kan. Macam tu kan. Daripada center, lepas tu macam mana hang boleh biar winger tu yang baru masuk few seconds je. Nama apa itu? Arthur kan. Lepas tu dia goreng dua defense daripada tepi tu. Nampak sangat concentration dia tak ada orang kat situ. Lepas tu dia beat Lloris lah. Lepas tu and then pasal Sporting Lisbon ni aku nak cakap pasal manager dia. Ruben Amorim. Lately nama dia banyak dengar. Hari tu dengar kata Tok Boleh pun consider dia untuk manager Chelsea. Tapi dia hierarki bawah lah. Sebab Potter dulu, lepas Pochettino, lepas baru dia kot. And then nama dia naik ni sebab sekarang ni Brighton tengah consider dia untuk pengganti Potter. Dia bagus sebab aku rasa dia start dia umur 37 lah, muda lagi. So macam level Arteta macam manager muda lah. Dia manager Braga. Dia start dengan Braga tak silap aku 2 minggu je pegang Braga. Sporting Lisbon ambil dia 2 season go. Lepas tu following season yang dia ambil tu Sporting menang Liga. So untuk player muda, untuk manager muda menang Liga, so aku rasa good choice lah. Aku rasa lepas ni kalau Bruno Lage kena pecat kau confirm dapat target dia lah. Tapi next Brighton tengah aim dia. So kita tengok berjaya tak masuk Brighton. Okay guys, setakat ni sajalah review untuk midweek Champions League game. Jangan lupa weekend ni ada Premier League game. Kami akan review lah. Nasib baik lah ada game City, ada game Spurs, and ada game Arsenal. Liverpool versus Chelsea cancel sebab tak cukup polis. Sama juga dengan Man City versus Leeds, tak cukup polis. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel Jugarawar TV. Dah reach 38k kan? Dah. Okay. 38 thank you guys. 38k tapi kita perlukan lagi 2k. 40k sebelum World Cup nanti 2 bulan. 2 bulan. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care.